semua, Assalamualaikum. So, untuk kali ni Has nak review sebuah filem yang berjudul My People, My Homeland. Lupa sikit tengok bawah kan. Okay. So, filem ni sebenarnya dia mengisahkan gabungan 5 filem pendek, 5 kisah pendek yang dikompilkan dalam satu filem untuk menunjukkan kepada penonton tentang kisah-kisah kehidupan penduduk di China lah. Okay, jadi sebelum tu Has nak bagi tahu filem ni bergenre komedi drama di mana dia diedarkan oleh GSC Movies dan durasi masa filem ni sangat panjang 2 jam 34 minit, lebih kurang korang menonton filem Bollywood. So nanti jangan korang ingat filem ni 1 jam setengah aja ke 1 jam 10 minit je kan. Filem ni panjang, 2 jam 34 minit. Okey. So di dalam filem My People My Homeland ni dia ada 5 kisah, kan, 5 kisah. So kisah pertama ialah tentang tentang 2 orang lelaki yang mana dia menunjukkan bagaimana seorang saudara jauh ni yang dah lama tak jumpa dia, lepas tu datang berjumpa dia sebab datang berjumpa dengan lelaki seorang ni. Saya cakap A dengan B lah. Okay, A ni seorang lelaki saudara ni, yang B ni saudara kata sejauh lah. So B ni datang jumpa A, dah lama tak jumpa ni, jumpa sebab nak minta tolong, nak minta bantuan daripada segi duit, sebab dia nak buat operation, nak buang something tumor atau apa benda tak, macam something yang ketumbuhan lah dekat dia punya leher macam tu. So laki ni pula dia dah macam pesara, dah tua kan. So dia memang tak ada duit lah nak bantu, tapi dia ada kad something yang macam insurans kesihatan, yang mana kad tu cover lah benda-benda yang macam pembedahan apa semua tu. Dan macam mana dia nak selamatkan saudara jauh dia ni, dia gunakan kad tu lah dengan cuba suruh saudara dia menyamar jadi dia. So nyamar jadi dia. So banyaklah insiden-insiden lucu yang berlaku, dan sampai bila ending nanti memang kita akan tengok macam Allah, asal lah jadi macam tu kan. Untuk cerita pertama dia, bagi Hans memang kelakar, dan dia menunjukkan jugalah sisi-sisi kemanusiaan kan. Bagaimana dia nak cuba bantu, sebab bagi dia apa ayat dia, Hans lupa sikit, tapi something yang macam kalau kau sakit, ibarat aku sakit, insurans ni aku guna untuk aku. Kalau aku sakit, so bila kau sakit dan aku terasa kesakitan kau, so bagi aku insurans ni pun kau boleh guna. Macam tu lah lebih kurang kan. Okay, itu untuk cerita dia yang pertama. So cerita dia yang kedua pula tentang kemunculan UFO dekat satu daerah ni, satu perkampungan ni, yang mana kalau ikut kampung ni sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dia bukannya tempat pelancongan ke apa, dia more tu tempat pertanian lah, tempat yang orang kata apa, memang kalau asalnya tak ada orang tahu pun. Tetapi disebabkan ada satu insiden di mana waktu tu diorang tengah rekod apa benda ramai-ramai, dan tiba-tiba ada satu kemunculan UFO yang menyebabkan kampung tu jadi terkenal, jadi tempat pelancongan untuk orang datang melawat. So macam-macam lah, kafe dia pasal makhluk asing, bergambar dengan makhluk asing, semua pasal makhluk asing kat situ. Dia jadikan benda tu sebagai orang kata apa, punca rezeki untuk membangunkan tempat tu. Dan pada masa yang sama ada pula media ni yang nak cover, yang cuba nak membongkarkan misteri UFO tu. Adakah UFO itu benar atau UFO itu hanya palsu, hanya direka. So berlakunya lah penyiasatan di mana mereka mengingat syakir ada seorang ni yang macam diorang rasa macam dia ni macam tahu benda ni betul atau tak. Dan dekat situ juga berlaku macam-macam kejadian yang boleh dikatakan lucu lah, dan sebenarnya UFO ni betul ke ada ke tak, korang kena tengok lah, sebab dia ada hubung kait lah kan cerita ni. Okay, dan seterusnya cerita yang ketiga. Cerita ketiga ni, antara banyak-banyak cerita ni, cerita ketiga ni adalah cerita yang Hans rasa Hans paling suka, sebab dia mengisahkan tentang seorang guru. Hans tak pasti dia ni guru tak silap guru lukisan, sebab ditunjukkan waktu cikgu ni dah tua lah, rasanya dalam 60 ke 70 ke 80, tak sure lah. Memang daripada awal sampai kesudah dia menunjukkan tentang brush, tentang warna air yang cat color semua tu kan. Okay, so cikgu lukisan ni dia ada masalah di mana dia disahkan menghidap satu penyakit, nak kata Alzheimer, bukan Alzheimer, sebab Alzheimer dia tak ingat langsung kan. Dia macam bila hidup dia tu, dia sedar hidup dia tu, kira sewaktu dia jadi cikgu, katalah umur 24 tahun ke apa. Maksudnya dia sekarang dah tua ni, tapi dalam otak dia, dalam pemikiran dia, simpanan memori dia hidup di waktu tu. Dia hanya ingat pada waktu tu. So anak-anak dia ni sayang kat dia, semua risau. So macam anak-anak ni macam tak silap dia minta bantuan lah. Dia minta bantuan dekat
apa ni orang kata, anak-anak murid cikgu ni waktu ingatan dia tu lah, waktu lama tu kan. So anak-anak murid lama dia ni pun dah ada yang dah tua, ada yang dah beranak, Muslim semua dah ada beranak pinak semua. Diorang berbincang macam mana diorang nak membantu cikgu ni untuk supaya dia ingat balik ingatan dia tu semua. So mereka bersetuju dan mereka berpakat, mereka bina balik sekolah yang waktu tu lama. Diorang gunakan anak-anak diorang tu untuk apa, jadi sebagai diorang kan. Lepas tu semualah kira cikgu tu datang ke sekolah tu ibarat macam dulu, macam sekolah yang first dia ajar. Sekolah tu macam pedalaman lah. So apa yang menariknya dekat sini tu ialah dia banyak perkara lah dalam filem ketiga ni yang menyentuh Hans daripada sudut macam jasa anak murid kepada cikgu. Macam mana ada scene yang macam cikgu ni sebut tau, dia ingat nama budak-budak ni semua. So dia cakap lah, awak ni apa-apa semua ni, dan bagaimana benda tu apa dia kata, anak murid dia yang betul ni kan, yang dah besar ni dengar balik dan mereka rasa sebab, mereka rasa mereka nak pergi jumpa, tapi mereka tak boleh nak kantikan diri mereka kan, sebab dia orang nak macam cikgu tu betul-betul ingat yang ini anak murid yang betul yang pada waktu dia hidup tu. So filem ketiga ialah sebuah filem yang bagi yang sangat menyentuh perasaan dan yang sangat bermakna lah. Memang dalam lucu dia tu, dia ada banyak benda yang menarik tau, banyak nilai-nilai murni, banyak benda yang subtext dia. So Hans memang suka gila yang filem ketiga ni lah. Filem pendek ketiga ni bagi Hans memang terbaik antara semua. Okey, yang seterusnya ialah filem keempat. Filem keempat ni dia mengisahkan tentang conman lah. Dikatakan yang seorang lelaki ni yang macam penipu. So dia berdepan dengan seorang wanita ni. Wanita ni memang orang kata apa, macam usahawan berjaya lah. Kira kalau sebut nama dia orang akan kenal lah. Macam kalau kat Malaysia siapa lah, kira memang dia famous lah kat TV semua. Tapi dia ni ada ego yang macam tinggi jugalah. Nak kata sombong tak sombong, tapi dia macam tak nak layan benda-benda yang macam peminat ambil gambar ke apa ni, dia tak suka. So memang kisah ni menunjukkan perjalanan dia untuk balik semula ke kampung halaman untuk berjumpa balik lah, nak cari balik memori dia semua. Dan start daripada dia masuk dalam kapal terbang tu, dia dipertemukan dengan seorang lelaki penipu ni lah, conman ni, yang mana lelaki ni asyik cuba je nak dekat dengan dia, cuba nak banggakan diri lah, kata aku ni berjaya, aku ni jual Apple apa semua. Dan perempuan ni pun bila dia sedar, dia nampak lelaki ni memang ada ciri-ciri penipu dan dia nak cuba balik tipu lelaki ni. So adalah benda-benda dia yang lucu juga kat situ. Dan filem ni pun, filem keempat ni pun dia mengajar kita juga supaya jangan terlalu, macam mana nak cakap, sometimes kadang-kadang kita pandang orang ni, fizikal orang ni, rupa macam tu, cara percakapan macam tu, kita dah terlalu judge yang dia ni macam apa yang kita fikirkan, tapi sebenarnya lain, tak sama macam apa yang kita fikirkan. So korang kena tengoklah filem keempat ni. Dan seterusnya filem kelima. Okay, dia sebenarnya dalam mana-mana filem yang macam menggabungkan banyak-banyak filem pendek dalam satu filem, selalunya yang last ni dia akan simpankan yang boleh dikatakan yang terbaik atau yang paling lawak. Has susah sikit lah sebenarnya antara filem nombor 3, filem ketiga yang cikgu tadi dengan filem kelima ni. Sebenarnya sama-sama best, tapi yang lebih suka yang ketiga. Tapi yang kelima ni pun sangat seronok sebab yang ni dia tak sedih, tapi dia sangat kelakar. Okay, filem kelima ni dia mengisahkan tentang seorang lelaki ni. Dia ni macam mana nak cakap, pelukis ke arkitek ke apa, macam mana tak berapa nak ingat sangat. Tetapi dia berkahwin dengan seorang wanita. Wanita ni macam Ali Gusti lah, macam Ali Tinju ke macam tu. So wanita ni memang ganas gila. So wanita ni dia nak suami dia ni macam pergi ke Rusia untuk belajar melukis. Memang dah dapat lah tempat apa semua tu. So suami dia ni pun kononnya pergi ke Rusia. Jadi sebenarnya suami ni berada dekat China je, dekat negara China tu je. Dan dia berbakti pada satu tempat ni. Tempat ni macam tempat pelancongan jugalah. So macam mana dia nak menipu isteri dia tu kan, macam dia ni dekat Rusia. Dia kira dia berpakat dengan semua orang kat tempat tu. Bila bini dia call je, memang kena buat macam-macam lah. Ada yang pakai rambut palsu, tempat semua. Ini memang benda tu memang kelakar. Filem yang kelima ni sangat-sangat kelakar. Macam dia yang dia sayang bini dia, tapi dia takut bini dia sebab bini dia memang garang gila. Memang jenis yang peninju ni, memang ganas gila kan. Dengan bini dia tengah mengandung pula semua tu. So ini pun ada benda yang menarik jugalah. Okay, itu secara ringkas lah ke semua 5 filem ni, 5 filem pendek ni. So bagi Hans,
My People My Homeland ni sebenarnya dia antologi yang kedua. Sebelum ni My People My Country kot, tak silap itu pun ada sampai berapa 10 ke berapa belas cerita tau. Itu Has pernah tengok juga. Okay, so untuk filem ni dia just 5 filem pendek. Tapi setiap filem pendek dia tu boleh Has cakap ada kisah dia, ada message dia, ada subtext dia, ada benda yang menarik tau, yang menggambarkan tentang sikap dan sifat apa orang kata rakyat Cina lah dekat sana. Kita tak tahu lah sebetulnya, tapi kalau kata kita tengok kat filem memang bagus lah, semua positif, negatif-negatif pun jadi positif. So setiap cerita ada semua benda tu. Lepas tu setiap cerita pun memaparkan kata apa latar-latar belakang dia kan. Sinematografi dia sangat cantik yang membuatkan kita rasa macam kita nak pergi tempat tu. Cantik sangat. Lepas tu lakonan-lakonan pelakon dia pun memang okey, semua on point lah. Watak-watak yang orang pegang tu sampai kepada kita, siapa jadi tua ke, siapa jadi budak ke, siapa jadi cikgu ke, apa semua tu Has boleh katakan bila kita tengok tu kita percayalah watak tu wujud kan. Jadi memang antara sebuah filem yang tak mengecewakan, yang sangat memberi inspirasi, dan Has memberikan filem ni daripada 10, Has bagi 7/10. Sebab Has suka filem-filem macam ni, filem-filem yang ada inspirasi, yang ada nilai positif, yang bila kita tonton, kita keluar, kita bukannya tonton setakat hiburan, lepas keluar tak dapat apa-apa. Ada banyak benda yang mengajar kita, buatkan kita berfikir balik, muhasabah balik tentang kehidupan, nilai kehidupan kita ni. So kepada korang yang berminat dengan filem-filem yang berbentuk inspirasi, korang boleh tonton filem My People My Homeland ni di program-program berdekatan anda sementara masih ditayangkan. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi menonton video ni sampai habis, dan kita jumpa lagi dalam review akan datang. Nak tahu Has review filem apa? Nantikan. So jumpa lagi, bye. Assalamualaikum.